rakyat Kelantan mudah trigger, negeri Kelantan tak boleh disentuh. Mungkin lah kot. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Okay, yang pertama sekali saya nak sebut, saya ingin mengulas video pertama saya mengenai negeri Kelantan mundur dan tak maju. Okay, pertama sekali saya menjelaskan pada video pertama tersebut adalah berkenaan dengan pengalaman saya selepas Hari Raya Aidiladha beberapa hari yang lepas. Saya hantar adik saya dekat stesen bas dekat Lotus. Nak dijadikan cerita, waktu kita orang sampai dan sedang ambil parking, hujan turun dengan lebat sangat-sangat. Keadaan di stesen bas tersebut menjadi sangat-sangat sesak sebab ramai pemandu-pemandu kereta yang dah berpark dekat bahagian bas, dekat parking bas, sebab dia orang nak cari tempat yang dekat lah dengan tempat teduh bas tersebut sebabkan hujan lebat kan. Jadi nasihat saya dekat situ adalah berkenaan bawalah payung, wajibkan payung dalam setiap kereta. Sekurang-kurangnya kita tak buat sesak dekat stesen bas tersebut yang memang dah waktu tu memang sangat-sangat ramai lah. Ada beberapa komen yang mengaitkan dengan politik. Okey, di sini saya jelaskan, saya tak akan bercakap tentang politik. Saya tak suka bercakap tentang politik sebab pertama sekali saya bukanlah ahli politik yang betul-betul tegar politik punya, bukan. Dan bab-bab hal politik saya memang kurang ambil tahu sebab kalau ambil tahu kita akan jadi macam sentiasa tak puas hatilah dengan pemimpin, apa yang pemimpin kita buat. Dan yang ketiga adalah saya tak suka bercakap tentang politik sebab saya bukan pakar politik dan saya tak ada apa-apa kuasa dalam politik. That's all. Yang saya bercakap tentang negeri Kelantan tak maju mundur ke, segelintir pemikiran rakyat-rakyat Kelantan ni tak maju tak mundur sebab orang luar fokus negatif diorang dekat rakyat Kelantan adalah pengotor, suka buang sampah merata-rata, jenis hidup berpuak-puak. Itu adalah komen kebiasaan yang saya sendiri dengar. Jadi saya buat video yang pertama adalah berkaitan dengan pengalaman saya. Kalau saya pergi mana-mana dan segelintir ada budak-budak kecil buang sampah merata-rata, walhal ibu bapa dia orang ada dan ibu bapa dia orang tengok. Yang kedua, bukan setakat budak kecil, yang remaja pun ada, yang orang tua pun ada. Yang orang tua senang-senang je baling daripada atas motor atau buang melalui tingkap kereta. Jadi kita nak bersalahkan pemimpin kah atau kita nak salahkan politik? Kalau korang nak salahkan pemimpin, korang nak salahkan politik mengenai negeri Kelantan kotor, negeri Kelantan tak maju, itu korang punya hal, korang punya pendapat. Yang saya nak cakap ni adalah berdasarkan pengalaman peribadi saya semata-mata. Saya terfikirlah, kita nak maju yang macam mana untuk negeri Kelantan kita ni? Kita nak bangunan yang tinggi-tinggi ke, bangunan yang pecah ke langit ke? Itu yang kita panggil kemajuan. Negara-negara luar yang sangat-sangat maju, yang sangat-sangat moden, penuh terpencah ke langit, penuh dengan tempat tarikan pelancong. Tapi korang pernah pergi tak? Saya pun tak pernah pergi. Tapi ramai sangat rakyat Malaysia kita ni yang share tempat-tempat menarik tarikan pelancong dekat negara-negara luar yang penuh dengan pencakar langit. Rupanya tempat yang sangat-sangat busuk, sangat-sangat kotor dan hacing merata-rata tempat. Pergilah melancong dalam tempoh beberapa bulan kerana ia dapat membuka minda kita dan menjadikan kita matang dalam semua hal. Sebab bila kita duduk di negara asing, budaya, bahasa, sikap dan cara hidup mereka cukup berbeza. Bila kita duduk lama di sana, kita dapat berinteraksi dengan masyarakat mereka. Dan waktu tu, kita kena ubah cara kita. Kita dah kena buang sikap malu kita. Dan tak boleh dah bercakap dengan pandangan yang sempit. Ini pengalaman first time kami di Paris. Mula-mula sekali sebelum sampai Paris, kami naik train pada London, which is London for us memang terbayar dan memang suka London. Tapi bila je sampai Paris, kami macam apa benda Paris ni? Kenapa rasa macam kotor sangat? Bila sampai je dia punya train station dia tu, terus ada bau yang macam kurang menyenangkan. Lepas tu, tak tahu nak explain macam mana kat korang, tapi dia punya vibes dia tu rasa macam tak kena je, rasa macam ada something wrong, rasa macam ada sesuatu yang tak elok nak jadi kat kita orang. Lepas tu dia punya local pula memang belagak gila. Kadang-kadang kami nak tanya direction dia pun kan, jawab je elok-elok, nak betul. Lepas tu next few days pusing-pusing Paris, memang banyak gila jumpa scams. Contohnya macam friendship bracelet ke, sign petition ke, go-ring ke. Banyak gila yang tak tahan, dia orang ni pula jenis pushy. Kami ni orang Malaysia, nak cakap no memang susah lah kan. Jadi macam mana kami nak enjoy Paris kalau asyik dong kacau? Macam mana kami nak kata Paris ni bandar romantik? Ada Itali, kalau kat tempat attraction dia memang sangat bersih. Tapi kalau kau datang dekat tempat yang bukan attraction, tempat kat dalam email tu sangat kotor, hancur. Aku rasa lagi worse daripada Paris. Semua orang highlight Paris, semua orang selalu pergi Paris, but this is worse. Jadi apa yang saya nak sampaikan dekat sini, kemajuan itu bukan bermakna negeri Kelantan kita ni perlukan bangunan pencakar langit. Cukuplah pemikiran kita sebagai rakyat ni maju dan tak mundur. Jaga kebersihan, jangan buat something atas jalan raya. Hidup buat-puak-puak ni kadang-kadang dia mentaliti rakyat luar sendiri. Dia nampak kita jumpa kawan kita, jumpa geng kita gelak ketawa, dia cakap kita berpuak-puak. Sebenarnya bukan hidup berpuak-puak, tapi bila dah kita jumpa kenalan kita, mestilah kita akan berbual. Kita akan sembang, lama suka sembang macam tu. Rasanya bukan setakat rakyat Kelantan je akan jumpa berpuak-puak macam ni, jumpa member lama, sembang lebat semua. Negeri-negeri lain pun akan sama juga. Takkanlah korang jumpa kawan-kawan lama korang, korang buat tak tahu buat dek.
Kan? Sebenarnya itulah mentaliti tak maju, mentaliti mundur. Yang saya suka tentang rakyat Kelantan ni adalah bila orang kritik negeri diorang akan bersatu hati lah. Macam menidakkan benda yang negatif. Tapi kita perlu ingat, kalau ada orang bagi pandangan, pendapat diorang untuk membaik pulihkan kita punya negeri, kita patut dengar je lah. Kalau kita rasa tak setuju, biarkan. Jangan kita kecam, jangan kita marah, jangan kita maki hamun. Sebab dengan cara kita membalas secara dengan negatif juga, itulah salah satu sebab diorang tengok rakyat Kelantan, negeri Kelantan ni jenis yang belagak something macam tu. Okey, itu sahaja yang saya nak share berdasarkan pengalaman saya. Kalau ada yang rasa tak setuju, yang setuju nak bagi komen ke apa, tak ada hal, tak ada masalah. Tapi korang kena ingat, kalau korang bagi komen yang bukan-bukan, komen yang maki hamun ke apa, guidelines YouTube akan automatic hide korang punya komen atau delete korang punya komen. Bye-bye. Assalamualaikum. Amazing!